one of the main reason orang tak buat social media yang penting zaman sekarang ni punya pasal brand. Sebab orang rasa macam kena ada story yang gempak. Faham tak? Kau kena macam antara Mak Kamil bina wireless untuk space lah, power supply kepada space. Hafiz Kicok yang dulu aku invite sebab dia pernah daki gunung K2, one of the nations yang pertama. Tapi sebenarnya tak perlu sebenarnya. Tadi tu macam anomaly, orang kenal diorang and then nak dapat opportunity yang macam ni exposure kan. Tapi macam aku sebenarnya start dulu pun aku just budak matrik biasa ke. Cuba kau fikir logik. Aku tahu mesti ada budak SPM, budak ada matrik yang tengah tengok video ni kan. And masa aku start, aku tak ada story yang interesting pun. Aku just student yang nak make it on social media. So apa aku buat? Aku just document the process. Aku tunjuk apa aku buat hari-hari dan sebagainya. Memang pada tahap awal memang tak berjaya pun. Fikir balik macam short sendiri pun ada. Tapi sebenarnya itulah story dia. Faham tak? Yang orang lain leverage dia pernah achieve something. Aku just leverage this is apa yang aku buat sekarang and tak tahu apa yang in the future akan jadi pun. But just leverage story aku sekarang. And takkan ada seorang pun dalam dunia yang sama dengan orang lain. And aku tahu ramai orang nak start buat personal brand and rasa macam mungkin tak confidence sebab tak ada benda nak share. Tapi proses korang tu dah unik yang orang lain tak ada. And sebenarnya betul tak perlukan story kan. Tapi satu benda yang berlaku lepas aku dah buat personal brand ni and aku panggil benda ni bagi diri aku adalah first failure aku lah. And tapi failure sebenarnya tak ada jadi masalah sebab Einstein cakap failure is success in progress. So apa yang aku masukkan failure tu sebenarnya adalah sebab bila aku buat benda ni social media, aku agak terkejut lah. Sebab masa tu aku main game YouTube kan. Bila aku dapat paycheck pada YouTube yang pertama, aku ingat itu $700 lebih. Itu actually tak cukup pun tau kalau kau nak bayar duit rumah pun sebenarnya. Bayangkan like sebulan $700. And tu adalah tanpa hebat lah. Sebab kau takkan expect yang sebenarnya dengan duit YouTube ni kau tengok orang gambarkan diri orang kaya lah apa semua buat YouTuber kan. Tapi sebenarnya the fact that kau tak boleh nak expect kau akan berjaya hanya dengan duit YouTube sebenarnya. Itulah aku rasa first lesson. And aku nak sehingga orang semua tahu yang, especially kau yang baru nak maybe nak start buat social media, tahu sebenarnya okay tu problem, tapi at the same time ada positif juga, which is kau belajar untuk marketkan diri korang. And which is aku rasa tu adalah pengalaman yang aku rasa sangat-sangat berharga yang tak boleh beli dengan duit lah. Okay, sebab kau tengok macam ni dulu kan, orang nak dapat attention untuk promote diri orang kat social media, kau kena spend duit gila-gila kau. Contoh lah, kita pergi mana-mana highway, kita kau nampak ada banyak billboard kan, orang spend duit nak letak muka diorang kat situ. Tapi zaman sekarang ni, kalau kau pandai untuk market diri korang, kau boleh letak muka korang kat mana-mana. Orang setiap phone orang boleh nampak muka korang. And semua ni berubah bila ada je short form content. Faham tak? Aku rasa aku tak boleh sebut pun nama-nama yang aku rasa korang semua kenal. Sebab diorang leverage short form content ni, semua kenal muka diorang. And dia boleh leverage, tak kisah diorang nak gunakan benda tu untuk diorang dapatkan jobs, ataupun diorang sendiri nak launch produk and promote apa benda-benda yang diorang tengah buat sekarang. Cuma fikir macam ni kan. Contoh masa raya baru ni, ada brand yang gunakan social media ni untuk buat giveaway besar-besaran, run campaign. Yang mana kalau dulu korang fikir, diorang tak boleh buat benda ni. Sebab in order untuk diorang dapat views-views yang berjuta ni, diorang kena spend duit. Takkan diorang nak spend duit buat views berjuta and dah spend duit untuk views berjuta, lepas tu spend lagi duit untuk giveaway yang gila-gila. Macam memang tak boleh nak buat, tak sustainable. Tapi the fact that diorang boleh achieve benda ni, views ni dengan free je, diorang boleh bagi diorang boleh bagi duit berjuta-juta ringgit kepada orang. And bagi duit kepada orang ni pula adalah marketing lah juga, faham tak? So dia berputar kepada putaran yang tak pernah wujud dulu. And the main reason, kalau kau tanya aku, orang tak buat benda yang sangat-sangat bagi aku no-brainer ni adalah simple lah. Sebab dalam kepala otak diorang akan fikir, benda ni impossible and orang lain boleh buat tapi aku tak boleh. Lagi-lagi kat Malaysia ni, aku membawa Borak Ahmad tadi, dia pun cakap like orang Malaysia ni mindset diorang sebenarnya diorang rasa diorang tak percaya ke diri diorang. Diorang selalu fikirkan online. Walau sebenarnya cukup bayangkan kalau kat sekolah, macam mana korang kat sekolah, korang study kan. Kenapa korang study? Sebab korang rasa macam okay, kat sekolah ni adalah tempat untuk aku gunakan untuk leverage supaya masa depan aku cerah. Sama juga dengan content sebenarnya. Cuma version dia berbeza. Dulu korang pergi sekolah, sekarang ni korang just buat content. Faham tak? Korang buat content dan itu adalah sama dengan korang dulu pergi sekolah. Which is that buat content tu adalah pembelajaran. Macam mana korang pergi sekolah untuk belajar dulu. And the best part adalah bila korang buat macam ni, korang akan tak pressure langsung. Faham tak dengan apa yang korang tengah buat tu? Sebab contoh, korang akan fikir dari perspektif belajar. Sebab percaya aku cakap, korang akan terkejut gila
bila korang dapat tahu betapa ramainya lagi content creator yang walaupun contoh dah besar, dah successful, dah berjaya ke apa, still sampai sekarang testing cara baru, buat eksperimen lagi in terms of macam mana penghasilan konten. Sebab proses ni takkan habis. Kau selalu dengar orang cakap belajar sampai mati kan. Sama je sebenarnya. Korang buat konten adalah proses yang takkan habis. Sentiasa akan ada cara baru yang korang boleh innovate. So ada 4 perkara yang paling besar utama yang aku nak share dengan korang yang jadi main reason sebenarnya orang berhenti social media ni and give up. Yang pertama sekali is korang buat content and tak fly and burn out. Itu yang paling obvious sekali. Which is korang mungkin buat dengan lensa berbeza. Which is korang kena fikir benda ni adalah proses dan progress yang korang belajar. Bukannya buat content berhasil. Kalau buat content terus berhasil in the first try, semua jadi content creator dalam dunia ni confirm. Yang tu yang pertama. Yang kedua adalah bila korang fikir dengan lensa macam tu, bila korang fikir yang korang kena buat content ni bukanlah first time terus perform, confirm korang takkan burn out. Faham tak? Korang burn out sebab korang fikir dengan konten pertama korang tu lah korang terus dapat result yang korang nak. But aku tak nafikan sebenarnya memang social media ni bukan untuk semua orang pun. Kalau kau tak ada service, tak ada produk, there's no point untuk kau belajar about social media sebab kau takkan make money, betul tak? So kalau kau ada service, kau ada produk, memang sangat-sangat sesuai. And kalau ada service and produk yang kau nak bekerjasama, boleh tekan link kat bawah.